وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وقال الله في فضله قال نفعل بالأولياء فضل شرعي شرعي Sama dengan itu Pak Muslimat tanya muka surat tajuk Muslimat tanya muka surat baru beli buku Surat apa? Muslimat muka surat hari ni lah. Ni pun kitab lain pun. Kita dia Kitab Rumi. saya tak lama. Belum tak apa. Tengok posisi punya kitabnya dah. Saya kitab lama. Saya kitab lama. Jauh lama lah. Saya satu jilid semua sekali. 2 jilid.
Yang tu bukan surat apa tu? Ha? 294 ayat dia. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومشايخنا المعلمين والأستاذنا ولجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغافلون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penolong-penolong wali-wali kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat sedang mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang beriman itu penolongnya, maka berjayalah dia. Kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada agama Allah itulah yang akan tetap menang. Benarlah kata-kata Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 55-56. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah qala man aada li waliya faqad azantuhu bil harb wa ma taqarrabu ilayya 'indi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
Sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah berfirman, yakni hadis kursi, barang siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada mengerjakan amalan-amalan yang aku fardukan. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat di samping amalan-amalan wajib, aku lebih mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, pandangannya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk berjalan, dan kakinya yang tangannya yang digunakan untuk memegang, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan, semuanya berada di atas keredaanku. Sekiranya dia meminta pertolongan, pasti aku akan memperkenankannya, dan sekiranya dia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, lapangan masa terpilih, mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan kaki-kaki kita menuju ke masjid, dan dapat kita pula tetap berada di masjid mengisi masa lapang kita tak lama, lebih kurang 40 ke 45 minit untuk kita tak sampai, sementara kita nak tunggu masuk waktu isyak, untuk kita memahami sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami dan mempelajarinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diberikan kefakihan, diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang memang diizinkan Allah untuk kita memahaminya. Ada ilmu Allah yang kita tak boleh nak faham, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Ada ilmu yang golongan tertentu sahaja yang boleh faham, ilmu-ilmu fardu kifayah, khususnya orang-orang yang diberikan kelebihan kefahaman oleh Allah. Dan ada ilmu yang semua orang mampu untuk faham, insya-Allah, yang namanya ilmu fardu ain. Kerana ilmu fardu ain ni adalah untuk amalan setiap orang. Jadi apa yang kita buat ni termasuk dalam ilmu fardu ain, memahami batas-batas akidah. InsyaAllah pada malam ni kita bicara soal batas akidah. Tapi sebelum tu saya pilih satu tajuk berkaitan dengan wali Allah Subhanahu wa taala yang saya baca dalam ayat dalam surah Al-Maidah ayat 55-56 yang Allah sebutkan tadi, dan juga dalam hadis kursi yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, berkaitan juga dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Karena kebelakangan ini tuan-tuan, seolah-olah ada satu usaha untuk memperlekehkan wali-wali Allah, memperlekehkan golongan agama demi untuk menjatuhkan martabat Islam. Dan malangnya ada di kalangan kita orang Islam sendiri menjadi penyambung. Saya ambil satu contohlah. Islam ni antaranya institusi masjid. Masjid ni institusi suci dalam Islam. Ada satu gerakan seolah-olah, kalau kita perhati betul-betul dengan cermat, ada satu gerakan seolah-olah nak, orang kata, menjatuhkan martabat masjid, sedangkan dia adalah institusi Islam. Tujuan golongan ini sebenarnya adalah untuk menghina Islam. Tapi sayangnya kadang-kadang dia yang jadi penyambung dia orang Islam sendiri. Jadi dalam ini institusi wali Allah tu satu institusi, bukannya individu. Ulama sebut wali Allah itu sesiapa sahaja yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan istiqamah secara zahir dan batin. Itulah wali Allah.
Dia ada keramat, tak ada keramat, tu cerita lain. Ni ayat tadi, innama waliyukumullah wal rasul walladzina amanu walladzi, dan orang-orang yang walladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Tu ciri dia. Orang-orang sesungguhnya wali kamu, penolong-penolong kamu adalah Allah dan Rasul. Itu tak dapat tidak kita petikan. Dan orang-orang yang beriman, yang menunaikan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka tunduk, rokok, sujud pada Allah, pada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ ulama mengeluarkan definisi bahawa wali Allah ini adalah orang-orang yang bukan Rasul dan Nabi, tapi mereka taat segala perintah Allah, jauhi segala larangan Allah secara istiqamah, sama ada zahir atau batin. Wahum raki'un, di situ maknanya mereka hidup dalam jemaah. Dia bukan duduk seorang-seorang. Mereka rokok bersama dengan orang yang rokok, maknanya mereka tunduk sujud ikut perintah Allah secara zahir dan batin. Orang pun tahu mereka orang lagu mana, kita tengok pun tahu orang ni lagu mana. Jenis orang yang tak buat maksiat, amalan nawafil macam disebut dalam hadis tadi. Mereka buat. Ingat dalam hadis Allah kata, siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Hadis sahih ni, riwayat Imam Bukhari, hadis kursi. Man adali waliya, siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu lil harbi, sesungguhnya aku berseru dia adalah musuhku, kata Allah, dengan memeranginya. Di dalam keadaan ni tuan-tuan, memang kita tak kata selain daripada Nabi, selain daripada Rasul, tak ada yang maksum. Nabi dan Rasul ya maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa ayat ni ada, kenapa hadis ni ada? Kerana selepas Nabi Allah, selepas Rasul, ada golongan yang sentiasa berusaha mentaati segala perintah Allah dan Rasul, mengikut segala sunnah Nabi. Mereka ini Allah suruh kita hormat. Jangan kita jadikan kesalahan mereka, mungkin ada sebab dia bukan maksum, jangan jadi asbab untuk menghina mereka, untuk menghina institusi wali itu sendiri, malah menjauhkan orang dengan institusi wali, institusi agama. Tapi dalam masjid pun tak betul nak ikut. Tadi akan sampai pada tahap tu. Sebab tu kita jangan jadi penyambung. Bukan kata tak ada salah, ada salah. Ustaz ada salah, ulama ada salah, tapi salah mereka jangan dijadikan alasan untuk kita jauh daripada institusi ulama, institusi ustaz ataupun institusi masjid, ya apa ke, jangan jadi sebab. Kita perbaiki sama-sama, tak ada masalah. Tapi yang hari ni tuan-tuan perasan tak? Orang agama buat salah sikit ya, dia besar cerita dia. Padahal orang tak ada agama ni buat salah berlama, kita tak rasa mereka buat salah. Orang agama kalau contoh jumpa minum arak, tuan-tuan habis. Orang tak ada agama minum arak biasa, sebab bagi mereka haram tu, arak tu tak haram, maksiat tu tak haram, tapi mereka haramkan orang agama tak boleh. Maknanya ada kesilapan sikit, dia akan besarkan. Tujuan dia apa? Nak kata Islam pun tak betul. Kita jangan sampai ke arah tu. Kadang kita pun kadang-kadang tolong bawa lah, kepala masjid orang susah tak tolong, gereja boleh tolong. Ni selalu duk keluar, saya dengar tu cukup sakit hati kan. Kita biasa duk menguruskan masjid, walaupun saya ni saya tak editor imam lah. Kita tahu pantang, tahu kata ada orang susah, insya-Allah ada oposisi antara orang yang pertama api. Tapi dah tak tahu nak buat macam mana. Kadang-kadang kita tak tahu, tapi benda tu dibesar-besarkan. Ini ingat, takut-takut kita termasuk golongan yang berusaha untuk menghina Islam melalui institusi-institusi yang ada dalam Islam. Tak kira lah institusi apa pun. Sebab tu kalau kita tengok institusi agama buat masalah,
kumpulan agama kalau buat salah sikit dibesar-besarkan, padahal tak orang kata tak berpaksikan pada agama ni, tak sebut nama mereka sebagai Islam ni, buat macam-macam, tak ada rasa bersalah pun. Ini bukan kata betul, saya tak kata orang agama hak buat salah tu betul, tapi bila kita besar-besarkan, dia akan jadi rosak institusi agama tu. Apalah ustaz pun, ustaz tu satu title agama, satu title agama. Individu yang namanya ustaz tu, kalau dia buat salah, dia salah sebagai satu individu yang bukan maksum. Tapi jangan salahkan title ustaz tu. Tak kira lah ustaz ke, da'i ke, apa ke, PU ke, apa ke, kita tak boleh nak, sebab dah jadi dalam masyarakat itu adalah title agama. Kita takut nanti orang tak hormat lagi dengan institusi ustaz, institusi ulama, institusi masjid, apa sajalah, jabatan agama ke apa ke, dari mana orang nak ambil. Itulah dia akan sampai pada tahap pergi kepada orang yang tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Bila ditanya kepada mereka, pada orang yang tidak ada ilmu yang diangkat dalam masyarakat hari ini, maka dia akan mengeluarkan fatwa, fadallu, dia akan sesat, wa adallu, dan dia akan menyesatkan orang lain. Jadi kita hati-hati tuan-tuan, hidup dalam zaman orang kata dunia tak ada sempadan, bukan saja sempadan daerah, walaupun PKP ke, PKPB ke, jasad saja tak boleh pergi, tapi pemikiran golongan-golongan yang nak menyerang Islam ni sampai ke masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam telefon kita, duk tengok sedia, tak mau tengok pun kena tengok juga. Jadi hati-hatilah dengan kehidupan kita hari ini, insya-Allah. Yang seterusnya tuan-tuan, mari kita masuk pada kitab kita dalam perkara yang membatalkan akidah, jenis yang ketiga. Jenis yang pertama hari itu nafi ataupun isbat dalam bab rububiyah Allah. Yang kedua, nafi ataupun isbat dalam bab asma wa sifat. Dan yang ketiga ini yang paling banyak berlaku dalam masyarakat dunia, yang menjadi kafir, yang menjadi musyrik, iaitu menafikan ataupun mengisbatkan sesuatu pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Quran Allah kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang kafir Quraisy sendiri sebut Allah. Tapi itu bab rububiyah, dia kata Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam bab uluhiyah, menyembah Allah, dalam bab ibadat, dia tak mau. Jadi hak ni yang paling banyak berlaku dalam masyarakat kita, iaitu syirik ataupun kufur dari sudut uluhiyah Allah Subhanahu taala. Kalau dalam kitab saya, kitab lama ni, muka surat 53 jilid yang kedua. Kalau kitab baru, muka surat apa tadi? Sebab ada orang tanya tadi, 294. 294. Jenis yang ketiga iaitu perkataan atau perbuatan atau i'tiqad. Jadi tuan-tuan, kita kena baca, dan bahasa yang digunakan oleh ulama ni kita kena faham betul-betul. Dia sebut apa di sini? Iaitu perkataan atau. Kita faham maksud atau. Atau maknanya tak semestinya sama, serentak, ya. Beli gula atau kopi, gula dengan kopi tak sama. Maknanya kita kena faham. Atau perbuatan atau i'tiqad yang mengandungi tuduhan terhadap tauhid bahagian yang ketiga. Jangan orang panggil apa, sensitif dengan tauhid ketiga. Tauhid tiga ni, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kadang-kadang orang dia sensitif sebut dengan ni. Kita Arab memang dia akan sebut benda ni lah, ya? Dia tak sebut kita tauhid sifat 20 tu, tapi duduk dalam tu semua. Macam saya pernah sebut hari tu, sifat 20 ni asas. Tauhid sifat 20 ni asas bagi kita orang awam.
terus belajar uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kita tak faham sifat 20, kita boleh lari. Kita boleh lari. Itu yang jadi baca baru-baru ni, alhamdulillah dah bertaubat. Apa nama? Asmaul Husna tu, Wan Masri apa? Jangan sampai tak belajar sifat 20. Sifat 20 penting. Sampai dia kata tak ada tak ada nabi ke apa. Saya pun tak dengar hak sesat, saya tak ni sangat. Tapi dia belah kita ni kurang hak tu noh, ajaran tu noh. Ni keluar pula Islam Melayu apa? Jaga-jaga. Zaman akhir zaman ni macam-macam. Orang janji nak dapat untung lah. Dia 3 ya tuan-tuan. Harta, wanita, takhta. Ajaran sesat ni pun semua pun nak pikuk tu juga. Jagalah. Dia nak pengaruh, ataupun dia nak kaya, ataupun dia nak, kalau lelaki dia nak perempuan. Siapa pun tak, siapa tak mau, kita pun mau kan. Tapi jangan sampai buat ajaran sesat. Atau i'tiqad yang mengandungi Tuhan terhadap tauhid bahagian yang ketiga, iaitu tauhid al-uluhiyah. Nanti apa dia kita sebut tauhid uluhiyah ni, di mana tauhid ini ialah pengakuan bahawa Allah sahajalah yang berhak disembah. Allah sahajalah yang berhak disembah. Tetapi ingat tentu hak ni hak dulu tentang penciptaan, pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Maqam rububiyah Allah tu kita kena jaga, tu asas, tu yang paling asas sekali. Kemudian kita kenal Allah, yang ni Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah. Manakala selain darinya tidak berhak disembah dengan sebarang ibadah sedikit pun. Kita kena garis tentang sebarang ibadah. Sebarang ibadah ni kita kena faham, ibadah ni bukan yang khusus sahaja. Apa sahaja yang duduk dalam makam ibadah tak boleh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia antara yang duduk dalam makam ibadah ni tuan-tuan? Antaranya berdoa. Sebab tu disebut doa huwal ibadah. Doa tu adalah ibadah. Doa minta kat lain, habis dia masuk dalam syirik uluhiyah. Syirik pada makam ibadah Allah. Lagi apa lagi? Al-khauf, takut. Ni pun berbahaya juga. Takut pada selain daripada Allah, melebihi takut kepada Allah. Dia menyengutukan Allah dalam bab tu. Aku tak boleh kalau aku buat ni sekejap lagi aku kena tu. Takut padahal tak ada ancaman lagi pun. Tak ada sampai ancaman menghilangkan nyawa. Dia kalau sampai pada tahap kita yakin betul-betul boleh mengancam nyawa kita, baru kita boleh pada ketika tu kita ambil rukhsah. Macam kisah keluarga Ammar bin Yasir. Kita semua tahu kan keluarga Ammar Yasir, keluarga Sumayyah. Mak dia kena, pak dia kena dah. Mai tang dia hang macam nak Ammar. Dia yakin dah kalau dia pun serupa mak, mengaku serupa mak dengan ayah dia pun akan mati. Jadi pada ketika tu memang nyawa dia dah betul-betul terancam. Kita tak ada lagi pun. Kadang-kadang yang mengancam kita tu bukan nyawa, harta. Kadang-kadang yang mengancam kita tu bukan nyawa, kedudukan saja. Itu pun sampai pada tahap kita tak berani nak mempertahankan Islam, tak berani nak mempertahankan akidah. Ini rosak. Maknanya dia dah menyengutukan takut kepada makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya dia, takut tak ke Allah? Takut. Tapi dalam masa yang sama, tahap takut dia kepada makhluk dan tahap takut dia kepada Allah tu sama. Dia tak perlu kepada melebihi. Syirik ni maknanya menyengutu. Habislah. Habis dah teratur. Itu jaga. Makam ibadah tu kena jaga. Termasuk al-haya, ar-raja, ar-rahmah. Semua ni adalah makam ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah sahaja kita boleh letak makam ini. Tak boleh kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang berlaku dalam hidup kita ni. Kadang-kadang berlaku. Terutama sekali bila orang kata otak letak dekat perut, ataupun hati letak dekat perut. Maknanya iman dia duduk di perut, maka iman akan ikut perut. Faham? Iman ikut perut. Kira cari makan.
Iman ikut-ikut habis. Apa asal boleh cari makan semua balun. Ini bahaya. Kita tak boleh macam tu. Ataupun iman letak dekat akal semata-mata, tak sampai kepada ilmu dan kefahaman, juga akan rosak. Atau mengurangkan hak ibadah, jangan sebut dia, mengurangkan hak ibadah ini dari Allah, atau isbatkan hak ibadah ini. Hak tadi ingkar, kemudian dia isbatkan hak ibadah. Hak kata doa, solat tu dah tentu dah, solat, puasa, zakat, haji itu semua tu dah tentu dah. Tapi hak lain daripada ibadah khusus ni yang kita duk takut ni, hak lain ni lah. Solat insya-Allah kita solat kerana Allah. Kalau solat kerana lain tu mengabuk lah tu, kan? Ataupun puasa apa semua insya-Allah. Cuma orang kata dari sudut keikhlasan, peratus ikhlas tu je lah. Yang mungkin lebih, mungkin kurang antara orang tu. Itu bergantung pada khusyuk, bergantung pada iman dia lah. Tapi hak kata sampai mengurangkan hak Allah dalam ibadah, ni hak bab-bab ibadah yang lain ini. Atau isbatkan hak ibadah ini atau sebahagian dari hak ini kepada lain dari Allah, bererti ia telah kufur dan terkeluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, kita hati-hati dalam bab ini. Kadang-kadang kita tak perasan. Ni kata ilmu fardu ain. Bab ni bukan fardu kifayah no. Bab ni fardu ain, sebab semua orang kena jaga akidah. Bab semua orang kena jaga akidah. Bukan kata orang-orang alim saja kena jaga akidah. Kita orang awam pun kena jaga akidah kita. Bab ibadah ni adalah benda yang merupakan fardu ain. Kebanyakan manusia yang menjadi kafir dan murtad adalah berpunca dari sebab ini. Orang yang jadi murtad, yang jadi kafir, yang jadi syirik, kebanyakan daripada sebab yang ketiga ni, sebab uluhiyah ini. Karena kebanyakan manusia dahulu dan sekarang, mengaku dengan adanya Allah pencipta alam, dan banyak dari mereka telah isbatkan bagi Allah hak rububiyah dan sifat-sifatnya serta kudrahnya, tadbirnya, memberi rezeki, menghidup, memati dan lain-lain. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahawa orang-orang musyrik yang Allah utuskan rasul-rasul kepada mereka, mereka tetap mengaku bahawa Allah menciptakan mereka, seperti dalam firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, surah Az-Zukhruf. Dalam ayat lain kalau cerita tentang Arab Quraisy, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah ulang beberapa kali dalam macam ni. Dan juga wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Banyak dia punya maksud sama aja. Jika ditanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan kata Allah. Siapa yang cipta mereka, ini diri mereka sendiri, dia pun kata Allah. Siapa yang cipta langit dan bumi, yang mencerita dan semua yang diciptakan, semua dia kata Allah. Maknanya pada rububiyah ramai yang mengaku Allah yang mencipta, tapi mai tang ibadah tak mau. Mai tang ibadah mereka mensyirikkan Allah. Sebenarnya kekufuran dapat memasuki ke dalam lubuk jiwa kebanyakan orang-orang kafir adalah dengan sebab ingkar mereka akan hak ibadah tertentu kepada Allah. Sama ada keingkaran itu dengan i'tiqad dalam hati, ya, sama ada keingkaran itu dengan i'tiqad di dalam hati, atau dengan perkataan, atau dengan perbuatan. Sama ada, maknanya salah satu, bukan perlu semua sekali. Sama ada i'tiqadnya itu i'tiqad dalam hati, atau dengan perkataan, atau dengan perbuatan yang menunjukkan demikian. Apa dia yang menunjukkan demikian? Yang menunjukkan kufur pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak perlu sampai pada syirik, kufur pun dah habis datang ibadah ni. Apa maksud beza dia? Syirik itu menyekutu, kufur ingkar. Ingkar pun dah jatuh. Syirik menyekutukan Allah pada ibadah, kufur ingkar.
Orang Allah suruh sembahyang, dia kata sembahyang tak wajib. Ingkar. Itu ingkar. Jadi dua-dua tak boleh, dua-dua membatalkan akidah. Juga dengan sebab pengakuan mereka bahawa yang lain dari Allah berhak ditujukan ibadah. Tuan-tuan tengok video seorang Hindu yang kata memurtadkan orang Islam. Saya tengok pun geram. Dia menyamakan Islam dengan Hindu. Dia semua orang sembah dewa Siwa, semua sembah batu. Orang pakai akal saja dalam perkara agama rosak. Kita kata bahaya. Mudah-mudahan dia akan diambil tindakan. Walaupun dia duk bagi macam-macam alasan keluar dia punya video minta maaf apa semua, tapi cakapan dia dengan permohonan maaf dia tak sama. Tak sama. Dia kata kami Hindu pun ada batu, orang Islam pun ada batu sembah. Bila masa kita sembah batu? Itu kata pakai akal saja, tak memahami tentang Islam. Ini bahaya. Jadi tuju kepada yang selain daripada Allah dalam bab ibadah. Sama ada pengakuan itu dengan i'tiqad dalam hati atau dengan perkataan atau dengan perbuatan yang menunjukkan pengakuan tersebut. Berulang kali ulama menjelaskan tentang perkara ni. Sebab benda ni benda yang sangat sensitif dalam bab akidah ini. Walaupun kita bicara uluhiyah tu ibadah, tapi dia kait dengan akidah. Kerana tanpa akidah ni, ibadah ni akan rosak. Jadi cara melakukan ibadah itu, sebab itu disebut la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan di situ bukan Tuhan biasa, bukan Tuhan dari segi rububiyah dah. La ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Sebab itu ucap hak ni baru diterima akidah. Sebab itu Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maknanya makam ibadah dia sampai pada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut ibadah, dia akan jadi orang Islam. Sebab tu kena mengucap hak ni bila nak masuk Islam. Sekadar kata Allah cipta bumi, Allah cipta aku, Allah cipta semua makhluk, tak Islam lagi. Tak Islam lagi. Dia kena sampai pada makam ibadah ni. La ilah di sini adalah Tuhan yang layak disembah dengan segala makam ibadah dia. Hak tu baru diterima Islam. Illallah, melainkan Allah. Maknanya satu sahaja dari sudut ibadah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu penting benda yang perkara yang ketiga ni. Sebenarnya jenis kufur ini termasuk ke dalam dua jenis kufur terdahulu. Kerana orang yang mengaku bahawa Allah adalah pencipta dan pengurus segala sesuatu dan mengaku dengan semua sifat-sifat kesempurnaan Allah, memastikan ia mengaku dengan tauhid al-uluhiyah dan hak ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dia merangkumi, sebut hak ni dia merangkumi semua dah, hak rububiyah tadi, asma' dan sifat tadi. Jadi sebab tu asas kepada penerimaan akidah seseorang itu adalah mengucap la ilaha illallah dan yakin dengannya. Bila asas ni ibadah ni, maka dia pergi sampai dia merangkumi dah rububiyah, asma' dan sifat. Cuma kena tahu lah, takut-takut dalam bab ni dia duk menafi pula hak rububiyah, mengaku ibadah tapi duk menafi rububiyah, tak kena agak. Jadi sebab tu akidah ni dia di peringkat awalnya ikut pendapat jumhur ulama, mengikut orang diterima. Macam kita pergi dakwah kampung orang asli, Pak Ustaz pun masuk kampung orang asli, tengok baru-baru ni kita ajak dia mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia pun ikut kita. Peringkat awal diterima, tapi dia kena belajar untuk memahami selok-belok akidah Islam ini. Rukun iman, rukun Islam, sifat 20 apa semua dia kena belajar kemudiannya. Tapi kalau dalam bab ibadah tuan-tuan, dari awal lagi taklid tak terima dah. Sesembayang hanya pakai ikut orang, tak mengaji, tak terima. Tak terima terus hak tu. Jadi hak tu kena belajar. Jadi ini pun sebab tu dia tak ibadah ni, bila dah kuasai ibadah rububiyah, asma' dan sifat ni dia duduk sekali dalam tu. Cuma pelan-pelan kita belajar yang selainnya.
Bukan kata tak kena belajar, no. Kena belajar. Macam saya sebut Asmaul Husna tadi, hari itu saya pernah sebut, kena belajar supaya kita memahaminya. Sebab dah ada yang dah pun menyeleweng, bukti dah ada depan mata kita. Dah ada yang menyeleweng kerana Asmaul Husna. Berapa ramai orang tak belajar Asmaul Husna ni. Itu kita kena faham tu. Berkata As-San'ani, siapa yang mengakui rububiyah Allah, mestilah ia mengesahkan Allah dari segi ibadah. Sekiranya ia tidak melakukan demikian, maka pengakuannya dengan rububiyah Allah adalah sia-sia. Rububiyah saja sia-sia kalau tak diikuti dengan uluhiyah. Oleh yang demikian, maka mengesahkan Allah dalam beribadah adalah isi ujian Allah kepada hamba-hambanya, dunia hamba-hambanya di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Kita semua tahu dah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadat kepadaku. Allah ciptakan kita semua ni, tujuan dia adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ternyatalah bahawa syahadah la ilaha illallah dibatalkan oleh dua perkara. Yang pertama, nafikan hak Allah dari segi ibadah akan mana-mana jenis ibadah, mana-mana jenis ibadah. Yang kedua, isbatkan hak ibadah kepada mana-mana makhluk Allah. Nak tengok mana-mana jenis ibadah ni, kita kena berhenti selepas ni. Ini buku 844, habis satu perengan ni. Oleh itu, setiap perkataan atau tindakan atau i'tiqad yang mengandungi salah satu dari dua perkara yang tersebut, ingkar dengan nafi isbat tadi, yang tersebut tadi, menjadikan tuannya kafir dan murtad. Nauzubillahi min zalik. Ibadah yang hanya tertentu bagi Allah ialah, pegang ini, ibadah yang hanya tertentu bagi Allah ialah, yang pertama apa? Takut. Jadi sebutlah, memohon perlindungan, berdoa, bertawakal, mengharap, dalam bahasa Arab dikata ar-raja, rahmat, rukuk, sujud, puasa, sembelih, tawaf, khusyuk dan lain-lain ibadah khusus. Semua ni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bab sembahyang, bab puasa, bab tawaf, ni mungkin tak ada masalah lah kita tu. Tapi ada takut tadi. Dia kata apa? Takut. Sebab tu ulama Imam Ibn Taymiyah disebut, takut boleh membawa kepada iman, dan takut juga boleh mengeluarkan kamu daripada iman. Jaga hati-hati dalam bab takut ni. Takut boleh, takut ke Allah kita beriman pada Allah, tapi takut kat manusia boleh menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Takut, memohon perlindungan, memohon perlindungan pun boleh jadi. Berdoa, bertawakal, berdoa, orang duk berdoa berdoa di tempat-tempat yang tertentu apa semua, kerana doa ni kena jaga. Nak belajar buat tawasul, nak buat tawasul kena belajar betul-betul. Bukan saya kata haram terus, tawasul tak haram. Dia ada, tapi kita kena belajar dan memahaminya dengan betul. Jangan duk main ikut orang. Ya, orang tawasul kubur keramat, kita pergi tawasul kubur keramat. Orang tawasul dengan macam-macam lah. Ada tawasul, kaedah tawasul tu, tapi kena belajar lah. Bukan kata tak boleh pergi minta dekat tok guru tolong doa. Itu bukan kata terus kufur dah. Cuma kita kena tahu macam mana cara nak bertawasul. Apa kita mayah hajat, kita bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang kita baca tu tawasul dengan Nabi. Kita juga boleh berdoa tawasul dengan amalan. Tapi kena tahu lah. Kalau tak tahu, takut jadi kufur. Tidak semua tawasul itu tak boleh. Ada tawasul yang diharuskan. Ada. Tapi ini bukan masalah dia lah, nak sebut buat tawasul, berdoa, bertawakal. Tawakal pun jaga. Antara benda paling banyak yang menyebabkan ajaran sesat ni konsep tawakal dan konsep qada dan qadar. Qada dan qadar masuk dalam tawakal lah. Paling banyak ajaran sesat bab ni. Tu pun kena tahu. Kira main tawakal je. Sekali dia jadi Jabariyah ataupun Qadariyah, habis.
Jabariyah Qadariyah pun konsep ni konsep tawakal. Hari ni dia panggil apa? Jabariyah Qadariyah moden, golongan materialisme. Hati-hati, dia pun merosakkan akidah kita. Mengharap ar-raja, mengharap rahmat, rokok, sujud dan lain-lain. Jadi kita berhenti sekat tu tuan-tuan, tak sempat nak ulas semua, dah lebih dah masuk waktu isyak. Mudah-mudahan sedikit sebanyak secara sambil lalu je ni, kalau tuan mengaji di pondok, mengaji dengan tok guru, dia ulas satu-satu, daripada takut tu boleh pergi satu kuliah, 1-2 kuliah takut tu saja. Lepas tu pergi pula memohon perlindungan. Nak mengaji satu-satu bab ni memang dia cerita dah lama lah. Cuma kita ambil tahu secara zahir dia, benda-benda ni adalah makam ibadah yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hati-hati dengan semua yang disebut ini, kerana dia boleh menyebabkan iman kita rosak. Jadi sekadar tu, mudah-mudahan ada manfaat pada pertemuan kita, dan marilah sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna hadina muhtadina ghayra dallin wa la mudillin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amitna Allahumma alayhi ghayra maftunin wa la dhalin wa la mudillin wa la mughayyirin wa la mubaddilin. Anta hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.